Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Kita kembali lagi di video yang seterusnya. Yang seperti yang korang dapat lihat, di depan kita sekarang ada Asus ROG Phone 5. Dan di video kali ini kita tak buat unbox saja, kita akan unbox dan terus kita buat gaming test. Kita akan tengok macam mana Asus ROG Phone ni beraksi di cabaran gaming test kita guys. Ya, memang dah lama aku tak buat gaming test. Ya, aku pun sebenarnya memang rindu nak buat gaming test ni. Tapi memandangkan nak buat gaming test ni memerlukan masa yang lama. Jadi nak select waktu yang tepat tu agak susah sikit sekarang ni kan. Jadi sebelum kita mula, intro dulu. Alright, dan bila kita tengok design luaran kotak ROG Phone 5 ni, dia agak berlainan daripada phone-phone biasa. Ada bintik-bintik hitam dekat sini. Di sebelah tepi ada tulisan ROG Phone 5. Ada lambang mata dekat sini, Illuminati ke? Lepas tu ada nombor 05 dekat bucu sebelah kanan ni. Varian yang aku dapatkan pada kali ini, varian yang paling rendah, 8GB RAM dan juga 128GB storage. Ya, dan ini merupakan varian yang paling mesra rakyat lah, kan? Paling mesra rakyat, geng. Dan bila kita buka, geng, ada animation Akira dekat sini. Aku tak berapa kenal sangat karakter kartun-kartun macam ni kan. Kalau One Piece, Dragon Ball, itu aku tahu. Okey, macam biasa di sebelah atas kita akan tengok adanya dia punya SIM ejector. Bentuk SIM ejector dia pun lain macam, geng. Ada tulisan Republic of Gamers dekat sini. Selepas tu kita ada hard case. Bukan saja hard case, tapi hard case yang berlubang-lubang. Ini untuk apa? Yang mana yang pernah pakai phone ROG dia tahulah. And ini untuk RGB dia, untuk lubang kamera dan untuk lubang buang angin. Katanya ada ke lubang buang angin? Sekejap lagi kita tengok. Korang boleh tengok details dia, geng. Dekat casing pun kan, diorang tak lupa tau. Diorang tak lupa details dia. Korang boleh tengok ada tulisan dekat sini, for those who dare. Pada siapa yang berani. Yang bagusnya permukaan belakang dia ni, dia bukan shiny. Jadi sedikit sebanyak cap jari kita dapat kurangkan dekat belakang casing ni. Okey, dan selepas tu kita ada manual guide. Dalam ni dia cerita details, geng. Macam mana nak pasang kipas, semua dia ada cerita, geng. Jangan risau. Selepas tu kita ada warranty card. Kemudian kita ada stiker dari ROG. Cantik juga, cok, stiker dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 stiker yang dibagi, geng. Macam-macam saiz dan macam-macam design. Dan selepas tu kita terus pada phone dia, geng. Itu dia. Sekejap lagi kita godek lagi dekat bawah ni. Kita tengok kepala charger dan juga dia punya kabel USB Type-C. Kabel dia ni tak mudah bengkok, guys, kan. Kabel dia ni tahan lama ni, kan. Tak senang nak putus ni, kan. Kabel dia Type-C to Type-C, geng. Lepas tu korang boleh nampak detail dekat sini, geng. Sekecil-kecil umat pun dia letak lagi logo dia dekat kepala Type-C ni. Nampak? Okey, selepas tu kita ada kepala charger dia, geng. Besarnya, cok. Okey, kepala charger dia ni terang-terang dia dah tulis 65 watt maximum, geng. Selepas tu kita ada penutup getah dia, geng. Ini penutup getah lubang charge kalau tak silap aku ni. Sekejap lagi kita akan tengok. Alright, basically itu saja yang ada di dalam kotak. Unbox ni kalau boleh aku tak nak buat lama-lama. Sebab main event kita pada video kali ni kita nak buat gaming test, geng. Alright, jom kita tengok terus pada phone dia. Berat juga, geng. Dari segi design kamera dia, kita dah boleh tahu dah ini memang design yang biasa ROG punya phone. Lepas tu RGB nanti akan menyala dekat mata ni lah, kan. Sebelah kanan dia kita boleh tengok kat sini ada power button dan juga volume rocker. Di hujung bucu ni ada dia punya air trigger. Sekejap aku dekatkan sikit. Tu air trigger dia sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Di sebelah kiri kita ada SIM slot. SIM slot dia warna merah, cantik. Dia mewujudkan accent colour yang menarik, hitam dengan merah. Hitam merah, hitam gold, hitam kuning, aku memang favourite. Lepas tu kat sini ada getah penutup. Yang ini yang sama dia bagi tadi. Spare part lah ni. Okey, ini merupakan getah yang tutup lubang Type-C. Dan juga kat sini connector untuk kipas dia, geng. So kalau getah ni hilang ataupun putus ataupun rosak, dia ada bagi spare getah kat kita dalam plastik ni tadi, kan.
Di sebelah atas kita tak ada apa-apa, cuma ada line antena dan juga kita ada lubang mic dekat sini. Lepas tu di bawah kita ada lubang kegemaran ramai guys. Masih ada lagi. Dan selepas tu di sebelah bawah ni juga ada lubang pengecasan Type-C. Satu lagi geng. Dan kalau korang perasan, kita ada 2 lubang pengecasan Type-C geng. Dekat tepi sebelah kiri satu, di sebelah bawah satu. Lubang charger banyak-banyak ni mengingatkan aku pada Lenovo Legion Phone Dual yang kita pernah unbox itu hari. Okay guys, untuk speaker ada satu di atas dan juga ada satu di bawah. So ada 2 lah speaker dia. Alright, jom kita buat first boot up. Okay gang, begitulah antara muka Asus ROG Phone 5. Dan kalau korang boleh tengok dekat sini, dia ada bezel tebal juga dahi dia ni, kan? Dia buat bezel ni yang semestinya untuk kamera lah, kan? Untuk satu kamera selfie kat sini. Yang gaming phone kalau boleh jangan ada lah, kan? Kamera yang boleh kacau display, kan? Dan aku sangat setuju design yang macam ni lah. Tapi dagu dia ni agak tebal juga geng, dagu dia ni. Sebab apa? Sebab mungkin stereo speaker ni dia memerlukan space, kan? Stereo speaker dia besar, so screen dia kena anjakkan sikit naik atas supaya dia boleh muatkan stereo speaker kat bawah ni, kan? Okey, dan bila kita buka app drawer ya, memang berwarna-warni, kan? Seperti warna RGB. Kan? Gaming phone memang macam tu lah dia punya konsep. Konon. Alright, phone ni dia punya fingerprint unlock dekat display lah, kan? Laju geng. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bunyi dia tu ala-ala robotik. 1, 2, 3. Okey, macam mana dengan face unlock? 1, 2, 3. Laju juga geng. 1, 2, 3. Tak ada isu dengan security. Alright. Okey, tapi sebelum tu aku nak tunjuk kat korang apa update yang terbaru yang kita akan dapat lepas dari keluar kotak. Alright, first kali dia update security patch lah. Kemudian visual enhancement, display setting dekat PUBG COD dan juga AOV. Lepas tu dia update dia punya charging. Always on panel dia ada update sikit. Lepas tu feedback, okey, biasa. Google News, always on display. Yang mana ada isu dekat Vision Console pun dia dah fix. Lepas tu yang lain-lain ni biasalah. Alright, stay tune. Kita jumpa sekejap lagi. A few inches later. Okay guys, kita dah pun siap update dan juga aku dah pun install game-game yang diperlukan untuk video gaming test kita pada kali ini. Dan kemudian kita akan tengok sekejap di bahagian setting ni. Kemudian kita akan tengok pada setting display dia. Keluar daripada kotak, refresh rate dia letak dekat auto. So, kita letak dekat 144Hz geng. Paling tinggi geng. Barulah rasa. Alright, kemudian bla 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 bla. Okay, phone style kita boleh ubah. Fail bridge dan juga Sindo. Animation speed, animation pun kita boleh adjust geng. Selalunya dekat phone-phone biasa kita kena turn on developer mode baru kita boleh dapat akses dekat animation speed ni lah. Kita boleh ubahkan dekat 0.5. Selalunya aku akan ubahkan dekat 0.5 lah. Tapi sekali ni kita biarkan dia setting default. Dan dekat sini juga ada setting untuk always on. Kita off sekejap. Biarkan dia dulu. Dan kita turn on dia punya setting untuk air trigger. Screen recorder. Cantik. Screen recorder ni sekejap lagi kita test. Aku akan insert sekali actual screen recorder ROG 5 ni. Okay, sebelum kita mula, aku nak masukkan SIM card dulu. Sebab gaming test kali ni kita akan gunakan connection data. Kita tak guna wifi. Sebab ramai yang minta sangat guna data ni. Ya, okay, aku faham. Sebab ramai yang guna data berbanding wifi. Betul juga. Dan untuk pengetahuan korang juga, SIM tray dia dual SIM je guys. Tak boleh nak letak memory card. Alright, dan sebelum kita mula, kita akan unbox juga Aero Active Cooler, kipas dia geng. Dan kita akan gunakan kipas ni juga dalam video gaming test kita pada kali ni. Ya, dekat sini pun dia ada ajar step nak pasang kipas ni. Mula daripada bawah dia, kan? Mula daripada bawah, lepas tu baru dia membawa ke atas. Bunyi klik. Okey. Katanya lah. Jom kita cuba. Kipas di sini geng, ada trigger juga geng. Ada button dia geng kat sini. Okey, instruction dia cakap pasang bawah dulu kan. So kita pasang bawah dulu. Bagi connector kipas ni connect dengan phone. Okey, macam tu je. Okey. Tak pasti korang boleh dengar ke tak, tapi dia dah berpusing lah ni. Okey, so far dia tak mengganggu sangat cara aku pegang phone. Walaupun kipas dia ni sebenarnya agak besar sebab dia letak button dekat sini. Lepas tu dia ada kepak kat sini kan. Yang mana tangan kecil macam tangan aku nak tekan button dekat belakang ni
Okay. Selesa jugalah kan. Selesa jugalah. Tapi aku kena ubah sikit cara pegang phone. Kena macam tu. Okay, untuk setting connection pada kali ini, aku akan cakap sekali lagi, kita akan gunakan connection data, geng. Nampak ni, 4G plus, tutup wifi. Alright, dengan X Mode Plus ni terbuka geng. Alright, dan sekarang bateri kita menunjukkan pada bacaan 100% dan kita akan mulakan dengan game Mobile Legend dulu, geng. Alright, geng, dan untuk video ni kita tak boleh nak uji dia punya kepanasan lah. Sebab dia dah pasang kipas, geng. Dah confirm sejuk. Cuma kita boleh uji dia punya bateri, guys. Macam mana bateri berkapasiti 6000 mAh ni beraksi pada cabaran gaming test kita. Dia suruh ban ni, dia tak okey, kita ban. So nanti aku akan insert screen recorder waktu aku main Mobile Legends ni, dan kita akan jumpa di jam yang seterusnya macam mana. Jam tak ada. Alright, guys. Kita terlambat sikit. Alright, kita jumpa di jam yang pertama nanti, guys. Alright, guys, masa kita dah menunjukkan 1 jam dan habis game ni kita tukar game lain dan bateri kita berada pada paras 74% selepas 1 jam bermain Mobile Legends dengan kipas terpasang. Sekejap bagi aku habis game ni, sekejap lagi kita akan tukar game, guys. Alright, kita jumpa sekejap lagi. Alright, kita settle dengan Mobile Legends. Lepas ni kita tukar game pula. Kita akan main game apa pula ni? PUBG. Mana PUBG? Yes, di situ, geng. Untuk PUBG, kita akan tengok setting grafik yang available dulu. First kali kita tengok grafik boleh setkan ke Ultra HD. Ultra HD boleh. Kemudian frame rate Ultra. Kalau kita letak grafik dekat smooth, kita dapat main frame rate dekat extreme. Dan malangnya, sekali lagi Snapdragon 888. Belum lagi ada option untuk 90 FPS frame rate. Malang nak cerita banyak Snapdragon 888 ni. Apa masalah pun tak tahu lah. Alright. Okay, kalau kita swipe dekat bucu atas sebelah kiri ni, kita akan masuk dekat game Genie. Dekat sini ada macam-macam lah, and dia punya setting yang available. Kita boleh optimize speed up dia. Lepas tu ada setting untuk air trigger, macro, quick control, record. Lepas tu kita ada haptic audio, crosshair, lock touch, search dan macam-macam lagi, geng. Okey, dan untuk game ni kita akan main dengan air trigger. Okey, setting yang kita akan gunakan grafik smooth dan frame rate extreme. Alright, nice. Let's go. Sebelah kiri aim, sebelah kanan shoot. Alright. Air trigger dia sangat-sangat responsif, geng. Nampak? Aku ni bukan pro lah, tapi boleh kill juga seorang. Jadilah. Tapi apa yang aku boleh cakap, dia punya air trigger respon, geng. Tengok satu. Nampak? Main. Hampir tak ada delay, geng. Nampak? You're about to win. Killing spree for the blue team. Expired. Okey, dan untuk pengetahuan korang, Asus ROG Phone ni dia punya touch sampling dia 300Hz, which mean touch sampling rate dia ni, dia punya delay 24.3 ms. 24.3 ms ni paling rendah dekat phone yang ada dekat market sekarang ni. So setakat yang aku test ni tak ada lagi masalah mistouch atau apa-apa kan. Memang smooth, serius, geng. Dan dia punya air trigger ni memang betul-betul sangat membantu untuk player-player noob macam aku ni. Alright, guys, masa kita dah menunjukkan 2 jam 4 minit dan bateri kita berada pada paras 53%. Okey, kita settle dengan game PUBG. Kita main game lain pula. Kita try Genshin Impact pula.
kita akan cuba main sama jugalah konsep macam tadi kan. Kita main sejam lebih macam tu. Untuk Genshin Impact ni aku akan cuba untuk letak grafik yang paling tertinggi sekali, setting grafik yang paling tinggi sekali untuk kita tengok macam mana dia punya lagging. Ada lagging ke tak? Alright kan, kita dah pun masuk ke dalam game. Jom kita tengok setting grafik dulu. Kita ubah dia jadi high terus. Apa nak jadi pun tak tahulah ni. High, semua high. Kita nak tengok macam mana performance gaming phone ni. FPS 60, stream bloom on. Alright gang, jom kita tengok macam mana King Gaming Phone beraksi dengan setting yang paling tinggi sekali gang. Aku nak pergi mana ni? Aku dah lupa lah main game ni. Have a little taste. Dodge this. Have a little taste. Picked the wrong test subject. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Another test subject. Let's spark things up a little. I got careless. Freeze. I got careless. Have a little taste. Cool it. Freeze. Alright kan, dan bila kita main setting highest ni, aku dapat rasa kan dekat frame besi ni memang panas sikit geng. Sekejap, 40 darjah Celsius tengok dekat frame ni saja kan. Dekat belakang dia tak rasa panas sangat. Dekat belakang 37. Di sebelah sini lagi sejuk kan, di sebelah kamera ni 33 darjah Celsius kan. Cuma isu dia dekat besi ni lah, dekat mid frame dia. Okey, dan dari segi performance bila aku main setting highest ni, dekat dalam map ni okey, boleh go lagi. Cuma isu dia tu panas lah kan. Nak kata lag tu rasa aku macam tak ada geng. Memang boleh go lah dekat map ni lah kan. Kalau kita pergi dekat map-map lawan boss, aku rasa mungkin akan ada delay sikit-sikit lah kan. Hey! I'll race you there. Alright guys, dah masa kita dah menunjukkan 3 jam 6 minit dan bateri kita berada pada paras 11% guys. Nampak tak? Kau-kau punya dia drop kan. Kita bagi grafik highest, memang parak bateri kau-kau dan phone pun akan jadi panas. Alright. Kita akan tukar game. Lepas ni kita main game Asphalt 9 pula untuk menghabiskan sisa baki bateri Asus ROG 5 ni. Mungkin tadi kalau kita main Genshin Impact tadi dekat setting grafik yang medium, aku tak rasa bateri akan drain kau-kau macam ni. Alright, sekarang kita dah masuk ke dalam Asphalt 9. Kita ubah display dulu. Setting yang high quality, cantik. 60 FPS enable. Alright. Okay, let's go. Aku punya jarang main game ni.
Ya, itu dia akhirnya 3 jam 29 minit. Tamatlah riwayat Asus ROG Phone 5 yang baterinya berkapasiti 6000 mAh. Ya, alright, apa yang aku boleh simpulkan mengenai Asus ROG Phone 5 ni? Okey. First kali aku nak clarify kat sini. Yes, daily driver aku sekarang memang aku guna phone yang menggunakan Snapdragon 888 dan aku pun selalu juga habiskan masa main game guna phone tu. Tapi apa yang aku nak cakapkan, walaupun chipset yang aku gunakan sama dengan chipset ni, tapi performance dia dan dia punya feel tu memang lain, geng. First kali Asus ROG 5 ni dia punya CPU overclock. Kedua, dia punya touch sampling rate tu memang legit, geng. Memang terasa smooth lah. Kita tak ada rasa mistouch dan kita tak ada rasa delay. Yang ketiga, dia punya double firing speaker ni, geng. Memang sedap lah cerita dia. Dan untuk display dia 6.78 inci Full HD Plus Samsung Super AMOLED punya display memang gempak lah kan. Memang warna dia pun kita tahulah panel daripada Samsung macam mana kan. Warna dia tu vibrant, warna dia tu punchy. Ditambah pula dengan touch sampling, ditambah pula dengan refresh rate 144Hz. Memang mantul, jom. Dan pada pendapat aku tak rasa kalau korang ambil variant yang lagi besar tu ada beza yang ketara dengan variant yang paling rendah ni. Dan kalau main game pun dah puas dekat variant yang rendah, kenapa nak ambil yang tinggi-tinggi? Kan? Korang boleh dapatkan phone bawah 3000 dengan performance yang macam ni, dengan spek-spek yang menarik. Aku rasa ini adalah satu pilihan yang berbaloi lah pada sesiapa yang mencari device untuk buat gaming. Alright, itu saja, geng. Sehingga kita berjumpa lagi di next video. Akhir kata daripada aku, selamat berpuasa dan jangan hisap gam. Bye.